Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia Nona? Saya doakan semoga semua penonton berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pastikan minum banyak air dan kurangkan aktiviti luar dengan keadaan persekitaran yang anda semua sudah sedia maklum. Paling penting, ikut nasihat informasi yang betul. Baiklah, hari ini saya berada di Sheraton Imperial Hotel Kuala Lumpur, sebuah lokasi penginapan yang sesuai untuk seisi keluarga. Pelbagai kemudahan disediakan dan hotel ini menjadi tarikan bukan sahaja kepada pelancong tempatan, malah juga kepada pelancong luar negara. Reality mendekati artis-artis yang menceburkan diri di dalam dunia pertanian. Apa lagi kita boleh buat selain menyanyi? Pertanian ni adalah satu backup untuk masa depan kita. Bukan saja kita dapat hasil, kita juga berjasa kepada masyarakat dan juga negara. Membuka mata masyarakat khasnya belia-belia kampung supaya melihat bahawa pertanian itu adalah masa depan. Selebriti muda ini pernah terpalit dengan pelbagai kontroversi ketika dia mula mengenengahkan bakat seninya. Meskipun sibuk dengan lakonan dan nyanyian, Hanisha turut meninjau dunia baru yang turut memberi kepuasan kepada dirinya. Penternakan burung puyuh yang hanya diusahakan di kawasan rumah. Kreativiti perkara fashion ini sentiasa mencuri tumpuan pecinta fashion tanah air, sentiasa muncul dengan rekaan yang ringkas dan selesa, namun tetap tampil elegan. Meskipun ramai pesaing dalam industri fashion ini, namun setiap mereka pasti mempunyai kelebihan dan idea tersendiri. Bercuti bukan sekadar menikmati keindahan alam, malah ia seakan seiring dengan alunan fashion masa kini. Loka antara label yang menyediakan pelbagai rekaan bercorak dan warna sesuai digayakan ketika bercuti. Konsep Loka adalah print, something benda yang loud, easy to wear, easy to move, can wear every day in your daily life. You nak pakai office pun boleh. I suka print. I rasa kalau kita holiday, kita pakai something print tu nampak macam lebih cantik dalam gambar kan. Macam kalau hijau, dia punya colour, baju merah. So, bila kita OOTD tu nampak macam awal lah. Pengarah kreatif Loka, Syukri Syari, percaya potongan yang sesuai mendorong hati yang tenang kepada pemakai. Bermotif alam menjadi elemen utama dengan konsep pakaian yang menarik. Untuk koleksi terkini, potongannya adalah basic dan selesa untuk dipakai mana-mana. Sebab I sendiri suka longgar, I suka something yang tak begitu ikut badan. Kita ada dress, kita ada skirt, kita ada seluar, kita ada wrap dress yang sangat flowy, selesa untuk bergerak. Selain pilihan warna dan fabrik, keselesaan pelanggan penting dalam setiap rekaan yang dihasilkan. Loka mementingkan keselesaan, jadi fabrik yang dipilih adalah airy, flowy, seperti cotton, linen. Pakaian Loka boleh digayakan kepada semua golongan wanita yang mementingkan pakaian untuk keselesaan. Semua ready to wear. Loka juga bakal tampil dengan koleksi raya khusus untuk Lebaran nanti. Di hadapan Mira sekarang ini, antara hidangan istimewa yang akan disajikan sepanjang bulan Ramadan di Sheraton Imperial Kuala Lumpur. Kita ada kambing cari nasi hujan panas, itik salai masak lemak, asam pedas ikan, sup tulang berempah, daging didin dan juga lemang berkonsepkan fiesta rasa muhibah menepati cita rasa dan selera orang ramai. Bercakap mengenai selera, siapakah selebriti muda pada minggu ini? Pastinya peminat semua tidak sabar nak mengetahui perkembangan tentang artis mereka. Sama-sama kita saksikan. Tangkap, kena kejam sekarang handphone dah hang. Angkat kaki dan atur je dah geng. 5, 6, 7, go. Hai, saya Hanisha Hani, selebriti muda anda minggu ini.
Sharifah Hani Shahani Said Sahalan atau lebih dikenali dengan Hani Shahani, 20 tahun, sudah memulakan kerjaya lakonannya dengan membintangi pementasan teater sejak berusia 9 tahun lagi. Kini dia bergiat aktif dengan dunia peragaan, malah menyertai pertandingan program reality pencarian model. Hanisha memang dah pernah berlakon, teater, modelling. So recent things yang Hanisha buat sekarang ni, Hanisha buat satu bangkil or kewak class, kewak/motivation class. It's called Show Me You. Di mana Hanisha akan ajar girls, boys, children, kanak-kanak untuk basic kewak and macam mana nak gain self-confidence. So memang ini dah kelas dah ke-3 atau ke-4. Memang mostly yang datang untuk gain confidence level diorang. Okay, moment Hanisha, time Hanisha dapat berlakon dulu is memang sesuatu yang seronok bagi Hanisha sebab watak yang Hanisha dapat tu pula memang seorang model. Time tu memang boleh macam relate dengan watak tu. So memang best, memang and bila feedback daripada orang memang kena kecam sebab watak tu watak jahat sebenarnya. Memang kena kecam, tapi orang kata apa, bila orang kecam lakonan kita, maksud lakonan jahat kita tu menjadi. Melebarkan kerjaya seni, selebriti berkulit hitam manis ini turut menyalahkan bakatnya sebagai penyanyi rap di dalam lagu Mengejar Mimpi kolaborasi bersama kumpulan Bima Sakti. Dia juga memasang cita-cita untuk menjadi seorang pengacara suatu hari nanti. Okay, cabaran yang Hanisha perlu hadapi is Hanisha banyak nampak macam orang mula menerima kulit gelap. Maksudnya dalam modeling industri pun Hanisha susah sangat nak dapat job. Sikit-sikit, I nak kulit yang cerah, I nak kulit yang cerah, I nak kulit yang cerah. Dan lagi satu, body. Sebab dulu memang selalu kena body shaming sebab body Hanisha cabi dulu. Macamlah budak remaja lagi. So, benda-benda macam tu and kata-kata orang yang bagi tahu Hanisha yang Hanisha tak akan pergi jauh. Hanisha tak ada bakat semua. So, benda tu lah yang Hanisha perlu hadapi sepanjang perjalanan dalam industri ni lah. Walaupun perjalanan awalnya syarat dengan kontroversi, namun dia tidak melatah, malah terus bangkit sehingga memenangi gelaran artis baru wanita popular ABPBH ke-32. For now, Hanisha fokus apa yang Hanisha ada dulu. So, Hanisha tak nak macam terlampau gelojoh. Nanti apa yang kita ada nanti semua terlepas. So for now, focusing on my class, on my student, my girls. And kalau ada job berlakon lepas ni, memang Hanisha akan ambil. Memang Hanisha tak akan ragu-ragu untuk ambil. So Hanisha harap apa-apa pun yang Hanisha akan buat, it will go smooth, akan berjaya lah, hopefully. Semoga Hanisha akan terus berusaha memberikan yang terbaik dalam apa jua perkara yang dilakukan. Bergelar artis ataupun selebriti tidak semestinya membabitkan diri dalam satu lapangan kerjaya sahaja. Daripada bidang nyanyian kepada lakonan, pengacaraan, pengarahan dan sebagainya, ia boleh dipanjangkan dalam apa jua lapangan kerjaya. Di sebalik dunia glamour, ada sebilangan artis yang menceburkan diri dalam industri pertanian. Menanam cili, sayur-sayuran, buah-buahan dan ada juga mempunyai ladang tanaman sendiri. Meskipun persaingan sangat kuat, namun usaha mereka membuahkan hasil yang lumayan. Reality berjaya mengupas rahsia kejayaan selebriti-selebriti ini menceburkan diri dalam industri yang semakin mendapat pasar meluas. Bukan saja kita dapat hasil, kita juga berjasa kepada masyarakat dan juga negara. Membuka mata masyarakat khasnya belia-belia kampung supaya melihat bahawa pertanian itu adalah masa depan. Apa lagi kita boleh buat selain menyanyi? Pertanian ni adalah satu backup untuk masa depan kita. Tidak rugi berbudi pada tanah, pasti ia mendatangkan hasil yang menguntungkan. Hari ini semakin ramai selebriti mencuburkan diri di dalam bidang pertanian sebagai cabang kerjaya untuk pelaburan jangka panjang. Pelakon dan pengarah terkenal Datuk Roshamno antara yang bergiat aktif dan menjadi pembekal nangka dan durian Belanda untuk pasaran Malaysia.
Dulu masa saya duduk kat rumah setinggan kat Kampung Kerinci, salah satu sumber ekonomi keluarga saya, bapa saya tanam ubi, tanam serai, mak saya bela ayam. Jadi dengan duit tu lah buat untuk buka sekolah, bayar yuran, beli buku apa semua. Dan di situ minat saya nampak. Berbekalkan pengalaman dan ilmu, Rosham nekat mengusahakan ladang di Taman Kekal Pengeluaran Makanan Lancang Pahang. Di TKPM Pahang ni, saya mula dekat sini pada tahun 2009, dapat tanah, dan 2010 saya start tanam. Alhamdulillah, kalau campur tahun 2020 ni dah kira dah 10 tahun lah. Tanah ni adalah pajakan daripada Kerajaan Negeri Pahang. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana bagi peluang pada saya selama 60 tahun untuk bertapak di sini. Dan Alhamdulillah di sini saya mula menanam nangka madu J33. Saya ada 5,000 pokok semuanya. Kemudian saya tanam durian Belanda 10,000 pokok dan adalah buat ternakan sikit-sikit, sampingan-sampingan saja, lembu, kambing. Ada juga untuk beriada, untuk orang cakap santapan minda. Saya ada bela kuda, bela ayam sikitlah. Ladang berkeluasan 175 ekar ini dimanfaatkan sebaiknya bagi mengusahakan tanaman berkualiti tinggi. Nangka ni ada banyak jenis Yang kita tanam dekat sini J33 Tekam Yellow. Ini adalah breed yang paling baik, nombor 1 di negara kita, di mana jenis inilah yang dikendaki oleh negara-negara luar seperti Dubai, England, Hong Kong, China. Banyak diorang permintaan ni terlalu besar. Durian Belanda ni banyak orang tak tahu. Durian Belanda ni kadang-kadang orang pergi beli dekat luar. Ada yang lokal ni kita nak terima kasih lah khasnya kepada kita punya saintis-saintis yang dapat membuatkan durian Belanda hari ni. Kita panggil durian Belanda ni jenis yang madu punya. Jadi durian Belanda Malaysia ni memang terkenal dengan rasa yang sedap, dan juga hari ini pun durian Belanda semua orang tahu bahawa khasiat daripada durian Belanda ni amat hebat sekali. Selain modal, ilmu dan sokongan daripada Jabatan Pertanian menyumbang kepada kejayaan sesuatu tanaman yang diusahakan. Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau TKPM Lancang ni, kita di Jabatan Pertanian yang first kali kita membantu dari sudut infrastruktur, air, jalan ladang, elektrik dan sebagainya berkaitan dengan infrastruktur yang besar-besar lah. Kita kena engage rapat dengan pengusaha atau petani sebab kebakaran ada di jabatan, and then pengusaha ni dia kena buat apa yang patut yang dibuat lah. Keselamatan makanan juga satu benda yang cukup penting lah yang kita terapkan lah. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Kegagalan bukanlah penghalang untuk beliau bangkit menjadi lebih baik. Saya cuba yang pertama pada tahun 1998, saya tanam herba dengan jati di Melaka, gagal. Saya buat kambing juga gagal. Gagal tu senang jawapan dia adalah sebab kebodohan saya. Saya tak nak pergi belajar dulu. Konon-kononnya kita ada duit, kita boleh buat macam-macam. Tak macam tu sebenarnya. Hasil tanaman di sini kita edarkan sampai satu Malaysia. Bisnes tu bermula di sini dan memberi juga bisnes kepada orang lain. Dia tengok keadaan semasa kerana nangka ni dia bermusim juga. Kalau macam saya ni, satu minggu kita boleh keluarkan lebih kurang dalam 10 tan. Selain membekalkan nangka, Rosham juga mengeluarkan produk minuman berasaskan durian Belanda bagi pasaran tempatan. Kita di jabatan menggalakkan pengusaha untuk mendapatkan persijilan MyGet. Dia bukan dalam Malaysia aje. Dia menembusi pasaran antarabangsa juga. Paling glamour sekarang ni saya kata J33 kita ni dia berbeza dengan variety nangka-nangka yang lain. And then ni memang diakui dunia lah. Ini satu kebanggaan lah pada negara dan khususnya Jabatan Pertanian sendirilah. Buah nangka yang sudah ranum akan dibungkus dan dipasarkan ke pasaraya ST Rosham, manakala sisa dan lebihan buah akan diberikan kepada haiwan ternakan, kuda dan lembu untuk mengelakkan pembaziran. Saya melihat bahawa masa depan saya sebagai seorang artis, di mana saya satu ketika nanti. Ialah kita makin berumur ni peluang untuk dapat dipilih orang dalam lakonan tu semakin berkurangan. Kalau ada pun mungkin bayaran dia tak seperti masa zaman kegemilangan kita. Jadi saya fikirkan apa saya nak buat untuk masa depan saya dan saya memilih pertanian. Dan salah satu sebab juga saya memilih pertanian ni bukan untuk diri saya seorang, tapi untuk saya membuka mata masyarakat, khasnya anak-anak kampung, belia-belia kampung, supaya melihat bahawa pertanian itu adalah masa depan. Pertanian itu adalah perniagaan. Seumpama rama-rama terbang bebas di udara tanpa ada halangan. Rama-rama, hai selamat datang ke ladang Ella.
Di sebalik gelaran Ratu Rock Negara, penyanyi legenda ini tidak ketinggalan merebut peluang berbakti pada tanah bersama suami tercinta. Sebenarnya atas dasar minat, tanam-menanam, dia suka pokok bunga. Family pun suka bercocok tanam sebenarnya dulu arwah abah semua. Dengan suami pun suka bercocok tanam. Family suami pun suka bercocok tanam. Jadi kita tak tahu bila sebenarnya nak start. So rasanya dah sampai waktu ni kita nak bercocok tanam pertanian dan juga mengambil kesempatan buat jasa pada tanah. Untuk buat masa sekarang ni kita bermula dengan cili. Sebab cili adalah salah satu tanaman yang sangat fasih, dia manja. Jadi orang kata kalau kita lepas bagus dengan tanaman cili, kita boleh buat apa saja selepas itu. Dekat sini saja kita ada 1 ekar dan kita ada 4,600 buah pokok. Meskipun dalam skala yang kecil, ia turut membantu dalam meningkatkan pengeluaran sumber makanan negara. Selain cili, Ella juga sedang mengusahakan tanaman rock melon atau tembikai wangi. Sebenarnya Benjawi asalnya adalah syarikat yang menguruskan kerjaya seni Ella. Dan setelah beberapa tahun, kami merancang untuk melebarkan ruang perniagaan itu sendiri. Jadi kita memilih untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Pada kami, sebarang jenis hasil pertanian adalah berguna untuk negara buat ketika ini. Dan kami memilih cili memandangkan beberapa tahun yang lepas kita ada beberapa isu yang melibatkan cili yang penuh dengan racun yang diimport masuk ke dalam negara kita. Hasil cili yang tidak mencukupi untuk penduduk-penduduk kita. Harga cili yang turun naik yang kadang-kadang terlalu membebankan pengguna. Kita mengambil keputusan untuk bermula dengan cili. Kita merasakan cili adalah sesuatu yang cukup baik untuk kita bermula dalam bidang pertanian itu. Walaupun pasangan ini masih meneruskan kerjaya utama mereka sebagai penyanyi dan juruterbang, namun keinginan untuk bertani begitu kuat sehingga dapat menghasilkan pendapatan sampingan. Kita akan mencari masa bagi masa baik yang tepat untuk menghasilkan kerjaya dan juga bertani. Tak kacau insya-Allah. Ella dan suami memilih untuk menggunakan sistem tanaman pintar bagi memudahkan mereka membuat kawalan siraman dan pembajaan daripada jauh. Ini adalah hasil pertama untuk ladang pintar yang di sini. Sebenarnya pertanian ni dia bukan hanya tanam dan tunggu hasil keluar. Dalam pertanian tu ada sains, engineering, ada matematik, kimia. Jadi dia meliputi. Jadi selepas kita terokai kawasan ini dan tanaman cili, sebenarnya dia adalah sesuatu yang bukan mudah. Dia perlukan sokongan, teamwork, kerjasama yang ramai dan juga dia perlukan satu jaringan daripada penanaman kepada hasil tuaian itu sendiri. Pada waktu puncak, hasil kutipan cili mereka boleh mencecah sehingga 300 kg sehari. Saya menggalakkanlah kepada rakan-rakan artis semua, kalau siapa yang minat bertani should get involved sebab dia bukan saja kita dapat hasil, kita juga berjasa kepada masyarakat dan juga negara. Sekarang ini bila kita kembali semula kepada pertanian, secara tak langsung simpanan makanan, reserve makanan dalam negara juga akan meningkat. Dan dalam masa yang sama kita tidak terlalu bergantung pada sumber asing untuk bahan-bahan mentah makanan. Lalu ku bangkit, tegak berdiri, mengatur langkahku, terus mendaki cita-citaku di mercu. Selamat datang ke kebun Ayu Damit Agrofarm. Pada usianya yang masih muda, bintang reality One in a Million, Ayu Damit dan suami memilih untuk bertani setelah mengetahui akan kekurangan bekalan sumber makanan tempatan. Kita bermula pertanian pada tahun 2013 di Kuala Kangsar, seorang punya kampung. So itu kita start dengan kelapa, dengan nenas dululah kat situ. So selepas tu barulah kita berjinak-jinak lagi sekali untuk buat vertikasi cili padi pada tahun 2015. Sampai sekarang. Antara tanaman yang ada dekat Ayu Damit Agrofarm ada rock melon, timun, kacang panjang, cili padi yang paling utama, lepas tu kita ada terung. Bukan mudah mengusahakan ladang seluas ini bagi mendapatkan hasil pengeluaran yang terbaik. Kalau Ayu prefer menyanyi sebab itu daripada dulu kita start daripada menyanyi dan sampai sekarang pun menyanyi. Tapi pertanian ni adalah satu backup untuk masa depan kita. So kita pun kena ada satu benda yang orang cakap apa lagi kita boleh buat selain menyanyi. So ini adalah salah satu benda yang berpanjangan lah. So kita mungkin akan buat ni jadi sampai turun-temurun.
Berbagi tugas dan kerjasama bersama suami adalah penting dalam menjayakan projek ini. Dalam pertanian sebenarnya ada banyak agensi yang boleh bantu dari segi bajet, apa-apa sajalah yang kita boleh minta guide dibantu daripada pertanian. Lepas tu kita ada farma, agensi swasta juga. So starting dia korang kena belajar dulu and then baru buka apa yang korang nak tanam. Pesan Rayu, just jangan berputus asa, buat apa yang korang nak sampai benda tu jadi. Itu je. Apa jua bidang utama yang dicuburi jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, pulangannya cukup besar. Semoga usaha mereka mampu mengangkat industri asas tani menjadi usaha yang akan terus dipandang jauh. Menghidapi penyakit sejak kecil, namun itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus melalui kehidupan. Biarpun tidak sihat, namun itu bukanlah alasan untuk dia tidak meneruskan kehidupan seperti insan lain. Inilah kisahku, berkongsi kisah mendepani cabaran, kita saksikan. Biar dia dulu pergi pada kita Kalau kita dulu takut seksa juga dia. Kurus dan tidak bermaya. Muhammad Syafiz Jamri Cik Omar, 26 tahun, mengidapi masalah tumbesaran sejak dia berusia 5 bulan. Abang Ngoh lah panggil dia. Abang Ngoh ni dia asal dulu tak ada apa nombor masa lahir. Tak ada gapo nombor 5 bulan dia kena. Asal dia kena demam panah lah. Tidak seperti rakan seusianya, Muhammad Syafiz hanya terlantar dan perlu diuruskan seperti bayi yang baru lahir. Dia juga harus sentiasa dipantau kerana boleh diserang sawan tanpa mengira waktu. Memang berat selalu lah. Masa mengga dia kena tak khabar 2 minggu dia tak khabar tu, doktor tak boleh nak buat apa. Tidak mampu bergerak, remaja ini hanya mampu mengelipkan mata dan mengeluarkan suara yang perlahan. Beratnya pula hanya mencecah 15 kilogram. Dia rutin harian kat pagi kan. Kalau dia bangun pagi kuning tu kat suat dulu dia. Nak pergi atas sekolah adik pun ada kena dia tunggu dah nak makan. Suat dia dulu. Lepas tu pergi atas sekolah anak balik kan. Kalau dia nak dia tak itu kan dia diam dulu kan. Kat kena dulu. Tinggal. Hampir setiap bulan, Zaitun dan suami perlu menyediakan wang perbelanjaan sebanyak RM500 untuk membeli lampin dan susu khas. Tuhan bagi ke kat terima lah. Macam mana? Dah Allah nak uji kita. Harapan untuk dia ni kalau macam ni lah. Kalau panjang umur tu minta lah biar dia dulu pergi pada kita. Kalau kita dulu takut seksa juga dia. Meskipun peluang untuk anaknya sembuh tipis, ibu ini tidak pernah merasa terbeban, malah sentiasa bersikap positif dalam menguruskan anak syurganya. Semoga kekuatan dan ketaban Zaitun dikurniakan pengakhiran yang baik mensyukuri segala ujian ilahi ini. Akak dah cakap je, jangan berjemur dekat tengah panas. Tapi awak ni degil. Macam mana? Sophie coach kot. Ni tengok kulit awak ni. Awak tu muda lagi. 40? Sophie baru je 25, Kak. Tolonglah. Ya, jangan panik boleh tak? Kakak awak ni kerja dekat Halal Research and Innovation Lab paling canggih dekat dunia. Akak dah jumpa something? Formula rahsia Safira Niaga. Good job, Ellie. Yeah, thank you. Come in. Have a seat. Okay, Ellie. I want you to work with another chemist. I think he can help you. Elisa, saya ada bawa ni, formula baru ni kalau kita nak. Saya tak makan orang. Apa dia? Jangan takut. Excuse me, saya takut. Saya tak rasa saya takut, saya cuma risau. Saya risau kalau awak tumpahkan sesuatu dekat saya. Awak kan pakar tumpah-menumpah ni. Saya bagi cadangan boleh?
Kalau Nano Gold Technology combine dengan formula B Venom dan propolis awak, Nanogold? saiz nanopartikel tu boleh menyerap masuk ke dalam kulit dengan lebih cepat. Jangan risau, masih lagi formula awak cuma ada tambahan sikit. Okey, fine. Cadangan awak diterima. Thanks, my love. Awak pergi? No, saya tak pergi. I'm sorry. Tahukah anda Safi Research Institute amat mementingkan kualiti, keselamatan dan keberkesanan sesuatu produk yang mereka hasilkan. Di sini pelbagai ujian yang memakan masa 12 hingga 36 bulan dijalankan sebelum produk dipasarkan. Dari konsep produk, formulasi, ujian stabiliti ke pembungkusan hanya yang terbaik dari Safi. Semua ini untuk pengguna Safi agar mendapat hasil yang optimum dari penggunaan produk. Peternakan burung puyuh di Malaysia masih lagi berada di tahap kecil-kecilan kerana ramai yang menganggap peternakan ini kurang komersial. Peternak burung puyuh masih lagi melakukan secara tradisional dan tidak secara meluas. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Usaha yang berlipat ganda pasti membuahkan hasil yang lumayan. Sektor penternakan menjadi sumber rezeki keluarga ini. Ladang puyuh Raja Ali cukup terkenal di negeri Kelantan. Ia diusahakan oleh pasangan suami isteri, Rahimah Awang dan suami, Raja Ali Raja Hassan, lebih 2 dekad lalu. Ternakan burung puyuh yang dibina di hadapan rumahnya di Kampung Badak Mati, Bukit Marak, Kota Baru ini bermodalkan RM1,000 sahaja. Buat puyuh ni tahun ke-27 tahun. Saya nak pelihara burung ni pasal dulu tak ada kerja ke. Nak bela anak 5 orang ni, anak sekolah ni kena cari kerja. Suami masa tu dia kerja lagi, dia kerja di Koperasi Sambil Kota Baru. Lepas tu bela burung puyuh ni sambil lah. Rahimah kini mampu tersenyum puas. Usahanya mengerjakan ladang burung puyuh bersama keluarga ternyata memberikan hasil yang lumayan. Bukan daging burung puyuh sahaja, malah telur burung puyuh juga mendapat permintaan tinggi dari seluruh Malaysia. Telur kutik hari-hari petang. Waktu petang baru kutik telur. Dalam dulu kita pelihara bakar tu dalam kat dengan 1,000 lebih. Dia telur dalam 700-800. Bekerja seharian di ladang memberi kepuasan terutama apabila melihat hasil ternakan membawa keuntungan. Ternakannya pernah mencecah sehingga 17,000 ekor burung ketika waktu puncak dahulu. Dia memperuntukkan sebanyak RM100 sehari bagi membeli makanan burung puyuh di Bacok Kelantan. Jelasnya lagi, sebaik sahaja menetas, burung sudah boleh dijual mengikut pasaran semasa. Pasar bagi saya tak ada jadi masalah. Ini burung puyuh tinggi. Kedai makan, gapo nak belakang daging. Mengusahakan bersama-sama suami setiap penat lelah dan keringat adalah usaha yang cukup berbaloi. Rata-rata burung puyuh akan disembelih sebaik sahaja mencapai usia 23 hari dan ke atas, sementara yang lebih muda akan dijual kepada pengusaha kedai burung. Proses penyembelihan dan membersihkan burung dilakukan sendiri oleh Rahimah dan suaminya. Kalau ada wanita minat tu bolehlah cari sapingnya. Dia boleh buat mata pencarian sapingnya. Kita gubernur tu tidak susah.
Cuma we makan gapo cuma nak semelih tu ya. Nak cari orang semelih gapo. Dengan permintaan yang tidak pernah putus, mesin inkubator atau mesin pengeraman telur ini digunakan bagi penetasan telur puyuh tanpa menggunakan induk. Mesin ini boleh memuatkan lebih 3,000 biji telur untuk proses eraman dalam satu-satu masa. Dengan cara ini, proses penghasilan baka anak burung puyuh lebih cepat dan terkawal. Cita-cita kita tu untuk menjadi usahawan ni sebagai orang berjaya ni biar ada cita-cita yang tinggi. Dia boleh orang kenal kita tu. Dapat tokoh ke gapo nak suruh dapat tokoh tu kena mungkin je sungguh. Meskipun diduga dengan pelbagai cabaran di dalam dunia perniagaan, Rahimah dan suami tetap positif malah berbangga dengan pertenakan yang diusahakan. Daging burung puyuh dan telurnya boleh dijadikan menu pilihan bagi sesiapa sahaja yang menggemarinya. Merasai kepuasan hasil usaha bersama keluarga membuatkan kita lebih menghargai setiap rezeki yang diberikan. Bekerja di satu pejabat yang sama, perkenalan hanya sebagai rakan sekerja akhirnya menjadi titik permulaan pada satu kehidupan yang baru. Arif Nakiuddin Rodwan dan pasangannya Nur Kalisa Ahmad Kamaluddin telah selamat diijab kabulkan dalam sebuah majlis yang cukup meriah. Mas kahwin sebanyak RM500 tunai. Isa dia punya personality lah, dia sangat pandai, sangat beramah, jadi bila borak dengan dia boleh borak pasal banyak benda. Arif ni nampak je pemalu tapi sebenarnya very funny person and then he always makes me laugh. So masa awal-awal jumpa dekat Bank Negara tu tak ada kawan, tak ada apa. So dia macam jadi one of my good friends lah. And then from there it just kind of the feeling started to grow. Berlangsung di Hotel Royal Chulan Damansara, kedua-dua mempelai melangkah masuk diiringi alunan saksofon membangkitkan suasana romantis pada majlis itu. Mula-mula rasa a bit overwhelmed lah because tanggungjawab sebagai suami, sebagai bapa memang besar, tapi kita take one thing at a time. Ini baru first day and then we belajar daripada kesilapan semua, jadi insyaAllah. Tempoh perkenalan selama 3 tahun akhirnya mewujudkan keserasian dan minat yang sama antara mereka. Tahniah, semoga perkahwinan ini kekal hingga ke jannah dan semoga Lisa dan Arif saling melengkapi, saling memahami. Semoga ikatan ini juga membuahkan rezeki. Congratulations to Lisa and Arif. Papa ucapkan tahniah, syukur Alhamdulillah. Pesanan Papa seperti selalulah, jaga solat, jaga kesabaran. InsyaAllah semua akan termudah kepada Allah SWT. Mama ucapkan tahniah perkahwinan you all. Okay, so Mama juga berdoakan semoga perkahwinan kekal hingga akhir hayat dan diberkati Allah SWT, insyaAllah. Bertemakan bunga-bungaan di dalam taman, resepsi ini cukup meriah dengan kehadiran tetamu, keluarga dan sahabat handai kedua-dua belah pihak. Selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. There's only one rule. The wife is always right, even though she's wrong. And if you don't agree that the wife is right, you're going to start a war, which is also WAR. But in all seriousness, congratulations. We're so happy for you guys. And if you need any tips or guidance, please ask all the mummies around. And we wish you all the best and sehingga ke jannah, insyaAllah. Selamat pengantin baru Arif. Alung wish Arif dengan Lisa all the best and happily ever after. Selamat pengantin baru. Congrats Dada. Congrats Dada. Hopefully you have a blessed marriage with many children. And to Kak Lisa, I'm so happy to have you as my sister and can't wait to hang out more with you. Love you. Lebih istimewa lagi, majlis turut dikejutkan dengan persembahan nyanyian daripada pengantin perempuan khas buat suami tercinta. Sayang, I
hope you will always be my best friend, and I hope that we will always laugh with each other, have random conversations with each other, and I hope we will always stay the same even though we will be growing old together. Sayang, I harap I boleh jadi suami yang baik, and I harap you always akan tolong I juga, always guide I juga. I tahu you always gonna be there for me, and I always gonna be there for you juga. Ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat pengantin baru kepada Lisa dan juga Arif. Sebenarnya video tu saya buat. So saya tahu lah dia punya perjalanan kehidupannya tu, dia punya raw chemistry perjumpaan tu. Jadi saya mendoakan semoga persahabatan dan juga perhubungan mereka kekal hingga ke jannah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ucapkan tahniah khususnya kepada pasangan pengantin dan saya mendoakan agar mereka cepat-cepat dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah dan menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad SAW. All the best. Bermula daripada rasa yang sama, berakhirlah penyatuan dua jiwa. Tetap bersama hingga ketua, semoga bahtera yang dibina kekal hingga ke syurga. Nur Amirah Farhana Amiruddin, 22 tahun, gadis manis ini mempunyai bakat besar di dalam bidang masakan, terutamanya penghasilan kuih muih tradisional. Daripada kecil macam minat saya tu saya suka tolong mak saya sebab mak saya ada baking class. So kiranya macam on weekend tu memang saya selalulah tolong mak saya kan. Sambil tu macam saya banyak belajar jugalah kiranya. Sebab saya pilih kuih ni sebab mak saya merupakan seorang chef dalam kiranya macam dia mostly dia pandai dalam buat pakar lah kan, kuih muih tradisional. So kiranya macam bila saya tolong dia, so automatically saya tahu buat benda tu kan. Kiranya macam saya lebih prefer lah buat kuih tradisional sebab zaman sekarang nak buat tu macam kita kena ada kemahiran kan buat benda tu. Kek semua orang boleh buat tapi kuih ni ada teknik-teknik dia. So kiranya kalau kita mahir buat tu, kiranya kita orang akan lebih prefer lah, orang akan lebih cari sebab zaman sekarang pun chef pun dia nak orang yang lebih pakar dalam buat kuih. Ingin menjadi sehebat ibunya yang juga merupakan seorang chef, Amirah sering menyertai pertandingan memasak untuk mencabar kehebatan dan mengetahui kelemahan diri. So masa saya diploma, saya ada masuk pertandingan masak dekat, first kali saya masuk dekat Pening. Itu memang pertama sekali lah sebab saya tak pernah pun masuk masa zaman sekolah, saya tak pernah masuk. So masa dekat Pening hari tu, saya masuk, saya ambil kuih, buat traditional kuih. So saya dapat silver. Bagi menghasilkan kuih yang terhasil sempurna, ketelitian sememangnya diperlukan dan hampir setiap hari ada sahaja pembelajaran baru yang diterima. Gadis manis ini memasang impian untuk bergelar seorang pendidik di dalam bidang kulinari. Cabaran dia sebenarnya macam kita bila kita buat ni, kita kena tahu macam mana teknik memasak dia. Sebab kuih ni dia agak rumit sebab dia kadang-kadang kita ikut resepi yang betul pun dia ada macam contoh kalau kita santan kita tu macam tak fresh, dia akan automatically macam kuih kita akan ada problem lah nanti kan. Lepas tu macam bahan-bahan lah. Kalau bahan-bahan tu kita kena cari betul-betul tepung yang berkualiti lah. Sebab kadang-kadang tepung, if bahan tak okey nanti dia akan efek kat kuih kita. Macam masak dia tu tak berapa sekata semua tu lah. Okay, antara idola saya dalam hidup saya, mak saya lah. Sebab macam dia lebih pakar apa tu dalam ni kan. So macam sebab sekarang pun macam saya wish macam satu hari nanti saya akan jadi seorang yang pandai lah bidang-bidang ni sebab saya pun sekarang tengah belajar lagi. And bila saya dah besar nanti saya macam dah meningkat lah kan. Saya macam nak jadi seorang warga pendidik lah macam dia juga. Traditional jajanan pasar gold medal class 6. Jatuh cinta pada keenakan rasa kuih muih tradisional, Amirah berharap impiannya melestarikan hidangan Melayu lama ini akan terus berjaya ke peringkat tertinggi. Sekian sahaja episod minggu ini. Semoga hujung minggu anda terisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Sheraton Imperial Hotel Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, Nona TV3. Dan jika anda ada sahaja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fizah. Assalamualaikum.